Oi! Aku tak gila lah. Aku tak gila. Aku tak gila. Tolonglah aku. Para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Rashid Salim. Kisah yang bertajuk Abang Jamil Hilang. Sejak kebelakangan ni, aku tertanya-tanya akan keadaan Abang Jamil. Sihat ke dia? Tengah buat apa sekarang? Telefon yang berada di tangan, aku pun terus dial nombornya. Tapi malangnya, awak yang jawab. Nombor yang anda dial tidak dapat dihubungi. Hei, banyak kali juga aku call, tapi tak dapat-dapat. Mengomel aku sendiri depan rumah. Lantas, aku telefon pula Kamal, bertanyakan tentang Abang Jamil. Kod ada kontak ke apa ke kan? Jawapan yang Kamal kasih, dia pun tak tahu. Betul Syed, aku pun tak tahu mana dia pergi, beritahu Kamal di hujung talian. Aku pun tamatkan panggilan dan fikirkan cara lain. Cuma ada satu je cara. Aku pun masuk ke dalam rumah, ambil kunci kereta. Sempat bini aku tanya, mana aku nak pergi malam-malam ni? Aku pun cakap lah, Abang nak keluar sekejap, pergi rumah Abang Jamil. Nak tengok dia ada ke tak? Bini aku pun balas, kenapa tak pergi siang-siang je? Tanyanya. Aku pun jawab lah, yang aku rasa tak sedap hati memandangkan kes yang Abang Jamil lalui sebelum ni. Alah, kes yang dia kemurungan tu lah. Selepas aku beritahu begitu, barulah isteriku faham. Selepas tu, aku pun pergi ke rumah Abang Jamil. Ambil masa 15 minit jugalah nak ke rumahnya tu. Tapi tak apalah, demi nak tahu, aku kena pergi juga. Aku rasa ada yang tak beres ni. Usai itu, aku pun tiba ke taman perumahan. Aku parkir kereta betul-betul depan pintu pagar rumah Abang Jamil. Kemudian, aku melangkah keluar dan pergi ke pintu tersebut. Sekitar jam 12 malam. Keadaan taman tu agak sunyi. Aku fikir semua orang dah tidur lah. Rumah Abang Jamil pun gelap gelita. Tiba-tiba aku dengar engsel pintu pagar sebelah berbunyi. Skit, skit. Macam tu lah lebih kurang ya. Cepat-cepat aku pandang. Terkejut aku. Encik cari siapa? Ku semangat aku. Ada seorang lelaki yang aku kira itu adalah jiran sebelah rumah Abang Jamil. Saya cari tuan rumah ni, balasku. Aku rasa Abang Jamil ada memandangkan keretanya ada di pekarangan rumah. Awak ni saudara mara dia ke? Tak, saya kawan dia. Saya Mus, jiran dia, ujarnya sambil masukkan plastik sampah ke dalam tong. Dia ni kebetulan agaknya keluar buang sampah dan terus nampak aku. Fikir akulah. Aku pun kenalkan diri aku kat dia. Kemudian si Mus ni pun beritahu bahawa dia selalu dengar ketawa Abang Jamil ketawa sorang-sorang. Kadang-kadang tu menangis. Sejak berpisah dengan isteri, keadaan Abang Jamil semakin teruk. Seperti orang yang dah hilang akal. Pernah sekali tu, Mus nampak Abang Jamil makan sisa-sisa makanan dari tong sampah. Astaghfirullahalazim. Terkejut aku dengar kisah yang Mus katakan. Sampai begitu sekali? Patutlah aku rasa tak sedap hati. Sekarang ni macam mana aku nak buat? Dah teruk dah keadaan dia tu, Syed. Pernah juga dia sampai bertelanjang depan rumah ni. Sebelum ni, dia okey je. Susah saya nak cakap, tutur Mus sambil menggiling. Ya Allah, sedih aku dengar. Sebenarnya, apa yang terjadi? Saya syak ada orang yang melakukan ini terhadap dia. Sebab ada satu malam tu, saya ada nampak kelibat orang berdiri depan rumah.
betul-betul depan kita ni, sambil mendepakan tangan, beritahu Mus. Lepas tu, aku ingin tahu. Saya terhidu bau asap kemian. Menurut dari apa yang Mus katakan, tak syak lagi bahawa Abang Jamil terkena sihir. Siapa yang tergamak buat begini padanya? Tidak semena-mena aku terfikirkan seseorang. Tapi aku tak pasti ianya betul ataupun tidak. Aku tak boleh main tuduh-tuduh. Aku kesian terhadap nasib yang menimpa Abang Jamil sehingga kesurupan sedemikian rupa. Tapi aku ingin menyaksikan sendiri seperti apa yang diceritakan Mus. Tidak lama kemudian, mata aku silau dipancar cahaya lampu kereta. Aku memandangnya dengan telapak tangan. Tinggi pula dia pasang lampu ni. Ada sebuah kereta parkir depan pintu pagar rumah sebelah tu, dan keluar seorang lelaki yang mukanya sama macam Mus. Mana Mus yang tadi? Assalamualaikum. Lelaki itu beri salam. Dalam keheranan, aku menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Cari siapa ni? Soalnya. Aku dihambat kebingungan. Lelaki tadi entah ke mana gaibnya. Dan lelaki yang ada depan aku pula ni siapa? Aku tak menjawab pertanyaannya kerana kelu. Lelaki tu pun mengabaikan aku dan membuka luas pintu pagarnya, lalu masuk semula ke dalam kereta, lantas memakirnya ke pekarangan rumah. Dia kembali semula kepada aku, lalu berkata, "Awak cari Jamil ya? Dia ada di ward sakit mental." Terdiam aku mendengarnya. Hairan dengan nasib yang menimpa Abang Jamil. Aku bertemu dengan Kamal dan bercerita mengenainya. Kamal turut terkejut mendengar cerita aku. Bukan apa, dia rasa pelik terhadap hal misteri yang aku lalui pada malam tadi. Lelaki misteri yang menyerupai jiran sebelah rumah Abang Jamil. Aku rasa itu benda yang aneh. Kamal ada cakap, kalau ada sesuatu yang mendatangi, jangan lupa baca ayat suci. Bimbang benda-benda halus cuba manipulasikan fikiran. Paling risau, ia ikut balik rumah. Aku rasa ada benarnya juga. Di depan rumah, aku bersembang dengan Kamal. Kamal dengar dengan teliti setiap apa yang aku sampaikan. Dia cadangkan agar aku pergi melawat Abang Jamil. Memang aku nak pergi pun. Memang nak sangat. Tapi Kamal mesti temankan aku. "Mal, marilah kau ikut aku. Aku pergi jumpa Abang Jamil," ucapku, dan Kamal mengangguk. Dia bersetuju untuk pergi bersama. Waktu mana aku dengan dia pergi bertemu Abang Jamil di wad sakit mental, Abang Jamil langsung tak mengenali kami. Dia memandang kami ni seolah-olah orang asing. Kadang-kala tu tersenyum, ada ketikanya menangis. Pendek kata, perasaan Abang Jamil tak menentu. Kami tanya doktor, apa sebenarnya berlaku? Lalu kata doktor, Abang Jamil depression. Aduh, kesiannya. Takkan itu je doktor? Kamal menyoar. Sabar, kami sedang merawatnya, balas doktor sakit jiwa itu. Aku bercakap pula dengan Kamal. Aku kata, mesti ada sebab lain. Kalau lalu Kamal jawab, dia pun rasa begitu juga. Masa aku ramas tangan dia, bulu roma aku naik syed, ujar Kamal. Maksud kau? Aku ingin tahu apa yang Kamal nak sampaikan. Lalu dia berkata lagi, dia merasakan ada sesuatu yang tak kena. Menurut Kamal, Abang Jamil terkena buatan orang. Cara Abang Jamil pandang pun seperti ada sesuatu yang tersembunyi. Barangkali Kamal dapat memahami keadaan tu. Yelah, Kamal punya pakcik pun bukan orang sembarangan. Orang hebat di utara sana. Boleh jadi ada ilmu yang diperturunkan. Sebab tu Kamal boleh rasa. Hebat juga Kamal ni, fikir aku. Aku agak terkilan dan sedih di atas apa yang terjadi pada Abang Jamil di wad itu. Aku dengan Kamal terpaksa meninggalkan Abang Jamil di situ kerana pihak hospital sakit jiwa sedang merawatnya. Tiba-tiba,
Waktu aku dengan Kamal melangkah, aku dengar suara Abang Jamil berteriak, "Woi! Woi!" Kami pun menoleh. Dia melompat-lompat berlari ke arah kami sambil dikejar misi. Tergamam kami jadinya. Petugas-petugas tu cepat-cepat pegang Abang Jamil. "Woi! Tolong aku! Tolong!" teriaknya. Aduh, sedihnya aku tengok keadaan Abang Jamil. Ya Allah. Aku lihat Kamal melangkah pergi ke arah Abang Jamil. Aku ikut. Kamal bilang, "Apa yang kau nak sebenarnya?" "Aku nak dia mampus!" jawab Abang Jamil dengan kasar. Belum apa-apa, Abang Jamil pengsan. Aku tengok ada petugas menyuntik dia dengan ubat. Aku rasa itu ubat pelali agar Abang Jamil tak mengamuk. Doktor kata di situ ada berita, doktor kata bahawa Abang Jamil selalu mengamuk tak tentu pasal. Agresifnya tak terkawal. Oleh itu, petugas tiada pilihan lain selain menyuntiknya dengan ubat itu. Kamal mengerut dahi memandang aku. Kamal cakap, "Itu bukan Abang Jamil. Dia kerasukan, Syed." "Memang sah, Syed. Ada benda kacau dia," ujar Kamal. "Benda apa tu, Mal?" Aku ingin tahu dan Kamal mengetap bibirnya. Dia melepaskan keluhan berat. "Ya Allah. Kau rasa Abang Jamil ada musuh tak?" "Mal, firasat aku kuat mengatakan orang yang bawa lari isteri dia yang lakukan benda ni." "Kau yakin?" Aku cuma agak aja, Mal. Lagipun aku tak ada bukti. Cuma apa?" Lalu Kamal menyoal aku semula. Lantas aku memaklumkan kepada Kamal, mungkin Mus tahu siapa yang buat. Tapi Mus yang mana satu aku nak tanya. Mus yang menyerupai Mus atau sebenar-benar Mus jiran Abang Jamil tu? Kalau macam tu, mari kita pergi jumpa dia. Kamal tarik tangan aku. Aku rasa Kamal begitu mengambil berat terhadap kes ni. Aku dan Kamal bertolak pergi ke rumah Mus pada petang tu juga. Kami tak mahu membuang-buang waktu. Kami rasa perlu cepat menyelamatkan Abang Jamil sebelum terlewat atau keadaan Abang Jamil semakin memburuk. Kita akan ikuti sambungan kisahnya pada masa akan datang. Sekian.